Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak teruskan kita punya perbincangan untuk topik Simple Harmonic Motion dengan subtopik 9.2, Graph of Simple Harmonic Motion. So yang mana dalam subtopik 9.2 ini kita ada kena bincangkan 4 graf. So dia cakap kat itu discuss. Dia salah eja lah dekat nota tu kan. Dalam outcome tu discuss, hilang satu S tu, betul kan saya? Discuss the following graph. Ini displacement versus time, velocity versus time, acceleration versus time dan energy against displacement graph. Okay, discuss. Apa maksud discuss kat sini? Discuss maksudnya kita boleh sketch, kita boleh interpret graph itu. Jadi kita nak tengok apa dia benda yang kita boleh dapat daripada graph, macam mana bentuk dia, macam mana kita nak sketch dia. Okey. Jadi yang pertama sekali, graph displacement x versus time. Kita dah bincangkan bahawa equation of displacement dan time, the relationship between displacement dan time adalah x is equals to a sin omega t. Apabila keluar soalan graph, apabila kita nak sketch graph, pertama sekali yang kita kena buat adalah axis, x dengan y. Katakanlah kalau dalam exam nanti, awak tak sure macam mana bentuk graf, awak tak sure macam mana nak plot, nak sketch graf itu. Awak tak payah fikir apa-apa, jangan tinggalkan kosong. Awak lukis dulu axis, x component dan juga y component. So dalam kes ini x versus t, x adalah pada y component dan juga t adalah pada x component. Dan jangan lupa letak unit. Dan unit bagi kes ini awak kena tengok dalam simple harmonic motion ni. Adakah soalan dia dalam sentimeter, adakah dalam meter, adakah dalam milimeter, adakah time itu dalam second, millisecond ataupun microsecond. Bergantung. So untuk video kali ini saya sekadar letaklah satu unit yang general, unit SI. Mesti kena letak unit. X displacement dalam unit meter, T dalam unit second, tetapi tidak semestinya. Okay, so ini adalah function sin, therefore kita lukiskan bentuk sin. Okay, bentuk sin. Okay, cantik sikit dah saya lukis tu. Saya bangga dengan lukisan saya. Okay. Dah ada bentuk sin, jangan lupa label. Dalam graf, kena label. Okay, so kalau dalam markah graf, dia nak tengok apa dia? Dia nak tengok label. Dia nak tengok label axis with correct unit. Itu satu markah. D1. So adalah X meter T second. Yang kedua kita nak tengok shape. Shape mesti sin lah. Kalau function sin, shape mesti sin. Kalau function cos, shape mesti cos. Kalau function negative sin, shape dia mestilah shape negative sin. Itu shape. Dan yang terakhir sekali, kena label apa? Label amplitude, label period dalam graf itu. Baru dapat satu markah. Kalau dalam function x is equals to a sin omega t ini, sudah pasti saya tidak ada nilai bagi nilai amplitude kan. Jadi dalam graf ini saya cuma labelkan sebagai a sahaja amplitude dan juga negative amplitude. Serta masa yang diambil untuk one complete oscillation daripada kosong, bergerak pada positif A, bergerak pada kosong, bergerak pada negatif A dan patah balik kepada kosong displacement dia. Itu adalah masa for one complete oscillation ataupun kita namakan period.
Kalau dalam soalan dia dah bagi nilai period ataupun kita boleh cari nilai period, dia dah bagi nilai amplitude, kita kena labelkan value. Berapa dia period dia, berapa dia amplitude dia. Okay. So di sini, awak boleh belajar dua benda. Yang pertama sekali, apa yang perlu ada apabila awak kena sketch graph. Yang kedua, daripada graph, apa the information yang awak boleh dapatkan. Di sini, pada saya, information yang awak boleh dapatkan adalah amplitude dan juga period. Serta function graph itulah dari segi bentuknya. Adakah function dia sin, cos ataupun negatif sin ataupun negatif cos. Okey. Jadi itu adalah bentuk bagi graph displacement versus time. Seterusnya, saya nak tengok pula graph velocity versus time. Saya ulang-ulang cakap dan saya harap awak dapat tangkap benda ni. Exist terlebih dahulu. Jangan fikir pasal bentuk, jangan fikir pasal label. Exist terlebih dahulu. Exist kita dekat sini, V dan juga against T. Okey. Dan exist itu unit jangan tinggalkan. Okey. Ikutlah unit apa yang awak guna dalam soalan itu. Okey, mungkin unitnya centimeter per second. Mungkin unitnya meter per second. Tapi kat sini sengaja saja saya letak meter per second. Nak menunjukkan apa? Tak semestinya letak meter per second. Nak menunjukkan apa? Jangan tinggal unit. Okey. Dan jika kita perhatikan function bagi velocity ini, function dia adalah cos. Jadi tak perlu label maximum velocity ataupun period lagi. Okey. Sketch bentuk cos. Bentuk cos, dia mula dengan maksimum. Cos kosong sama dengan 1. Jadi bentuk cos begini. So itu bentuk graf cos. Ni buruk lah saya lukis. Awak lukis cantik lagi. Dia mesti bentuk sinusoidal. Okey. Dah ada bentuk cos. Ini bentuk cos, graf cos. Okey, kemudian barulah kita labelkan maximum velocity dan juga period. Masih lagi period Time for one complete oscillation daripada maximum pergi pada negative amplitude kepada positive amplitude balik ataupun positive value of velocity balik, itu kita panggil sebagai period T. Itu nilai T. Ini graph amplitude. Kalau tadi dalam graph displacement versus time kita boleh dapat nilai amplitude, dalam graph velocity kita tak dapat nilai amplitude. Kita ada nilai Vmax. Okey, ataupun saya tak label Vmax kat sini. Yang perlu saya labelkan adalah nilai A omega. Ini dia A omega. Ini negatif A omega. Yang mana A omega itu adalah nilai maximum velocity. Okay, of course ada 2 point dalam kita punya pergerakan simple harmonic motion yang mana objek itu ada maximum velocity. 2 titik lah, 2 masa. Yang pertama ketika objek itu sedang bergerak ke kanan. So maximum velocity dia positif. Yang kedua ketika objek itu sedang bergerak ke kiri. Jadi maximum velocity dia negatif. Tetapi nilai magnitude velocity itu tetap maksimum. Bila dia berlaku maximum velocity, kalau kita tengok ketika time zero. Maksudnya ketika displacement zero, velocity adalah maksimum. Okay, macam mana kita nak bayang benda ni? Kita nak bayang dari segi pendulum lah. Saya nak lukis pendulum sekali lagi. Okay, saya nak lukis pendulum. Okay, let's consider a pendulum. Okay, pasal apa? Pendulum adalah salah satu contoh simple harmonic motion. So ada 3 point lah pendulum ni.
Pendulum ni kadang-kadang kita boleh bayangkan juga sebagai buaian. Kita main buai. Kita duduk di taman permainan, kita main buai. Dekat mana maximum velocity kita? Maximum velocity kita adalah apabila kita berada pada equilibrium position dekat bawah ni. Ketika x is equals to 0. Di sinilah yang berlakunya maximum velocity. Cuma buaian tu berayun. Kadang-kala dia daripada atas ke bawah, maximum velocity dia ke kiri ya, daripada point A kepada point O kepada point B contoh. Kalau daripada point A kepada point O, maka V dia negatif lah. Daripada point B kepada point O, V dia positif lah. Okey. Tetapi negatif ataupun positif itu hanya menunjukkan pada arah. Magnitude Vmax at x is equals to 0 tetap A times omega. Yang mana omega itu sama dengan angular frequency. Okay. Saya tak sebutlah dalam kelas-kelas sebelum ni apa dia omega, apa dia equation omega sebab saya yakin awak semua dah tahu. Yang mana equation omega sama dengan 2 pi over T. Kalau dalam nota saya tulis juga dalam nota, tapi sebenarnya omega ni kita dah bincang dah dalam chapter 6 kita bincang dan chapter 8 pun kita bincang juga. Dalam muka 4 chapter simple harmonic motion saya tulis sekali lagi angular frequency omega sama dengan 2 pi over T. Frekuensi sama dengan 1 over T. Period sama dengan 1 over F. Itu semua saya ada tulis kat situ. Okay, so itu dia graph velocity. Acceleration pula macam mana? Dalam simple harmonic motion, acceleration tidak constant. Acceleration berubah-ubah. Objek ada maximum acceleration dekat mana? Kita tengok function ni. Kalau kita tengok function yang ada ni, acceleration sama dengan negative A omega square sin omega T. Semalam kita ada derive ni, function ni. Function dia, okay. Jangan fikir tentang bentuk dulu, jangan fikir tentang label dulu. Kita mesti label axis terlebih dahulu. Pada y-axis adalah acceleration. Unit letak bergantunglah pada unit apa yang awak pakai. Meter per second square boleh. Kalau soalan tu bagi centimeter per second square, tulis unit yang betul. Okay. And the unit second. Okay. Kalau bentuk, tapi kita tengok function dia ni bukan function sin tau. Function dia ni adalah function negative sign. Kalau positive sign punya function, begini. Betul? Itu bentuk positive sign. Tapi function kita adalah negative sign. Jadi bentuk dia terbaliklah dengan positive sign. Okay, kalau negative sign saya lukiskan begini. Oh, buruk. Macam tu. Yang merah itulah function negative sign. Oops. Lah, saya pergi padam pula. Dah cantik tadi. Okay. Jadi yang ini bukanlah. Okay. So function kita negative sign. Ini adalah bentuk negative sign. Ini adalah shape bagi acceleration kita. Okay. So di sini, maximum acceleration sama dengan A omega square. Okay, ingat negatif itu hanya menunjukkan direction dia saja. Kalau soalan tanya maximum acceleration, kira saja magnitude-nya. Okay, A omega square. Dan juga time to complete one oscillation adalah period.
acceleration maximum bukan pada origin. Okay, kalau kita tengok pada ayunan kita, acceleration yang paling maksimum berada pada amplitude. Daripada rumus apa? Daripada rumus acceleration sama dengan negatif omega square x. Nilai acceleration ini maksimum apabila displacement maksimum. Ya, ini x sama dengan amplitude lah. So, nilai acceleration yang maksimum dekat sini. Ni acceleration maksimum. Dekat amplitude. Dan sebab itulah kita tengok di equation dia sama dengan apa? Maximum acceleration A omega square. Betul lah tu dekat sini. Sama juga dengan equation yang kita dah derive semalam. Daripada A sama dengan negatif omega square x, masukkan A ke dalam, dia akan jadi negatif omega square A. Samalah je dengan graf. Dia konsisten, cuma susunan saja. A kali B sama dengan B kali A. Dengan graf ini. Okay. So itu graf, 3 graf lah. Dan graf-graf ni, dia mestinya ke sin, mestinya ke cos, mesti ke negatif sin. Tak mestinya. Kalau dah function soalan bagi A x sama dengan A cos omega t, awak jangan lukis bentuk sin. Awak lukis bentuk cos. Okay. Itu bergantung pada bentuk yang soalan berikan. Soalan tak? Graf ni semua ada dalam ni. Graf ni semua memang ada dalam muka surat 15, muka surat 16. Tapi saya lukis balik tu sebab dia punya learning outcome dia discuss. Jadi sekadar dah ada dalam nota saja tak cukup. Apa yang awak kena buat? Awak kena lukis balik. Sebab tu ada ruangan notes ya pada nota awak. Okey, jadi seterusnya energy displacement graph. Okey, semalam kita dah ada 2 equation energy. Potential energy dan juga kinetic energy. Kalau kita tengok dari segi equation energy ni, equation ini adalah quadratic function. Quadratic function tu apa? Function yang ada kuasa 2. X square negatif X square. Okay, function yang ada kuasa 2. Dan graf yang kita nak sketch adalah graf energy U versus X. Kinetic energy K versus X. Again, kalau awak sketch benda ni, awak tengok unit dia apa. Mungkin joule, mungkin kilojoule. Okay, X tu tengok unit dia apa. Mungkin meter, mungkin sentimeter. Tengok bergantung. Tapi unit mesti label. So, kita nak lukiskan graf X square. Kita belajar benda ni masa tingkatan 5. Cikgu kita kata kalau graf X square itu positif, maka grafnya senyum. Kita pun lukiskan senyum. Okey. Buruknya saya lukis kat ujung ni, awak lukis cantik. Dan kita belajar juga masa tingkatan 5. Cikgu kita kata kalau graf kuadratik kita negatif X square, grafnya masam. Kita perlu lukis masam. Itu saja bentuk graf bagi energy. Apa nak kena label? Si X dia tu X kuasa 2 ke X saja? Mana satu? Exist X saja. Unit dia pun M je. Unit dia M saja, betul. Betul So exist dia sebab graf adalah energy versus displacement graph. Memang X meter, X meter. X memang versus X. Kalau kita buat U versus X square, okay.
Kalau kita buat, katakanlah graf U versus X square. Sebab awak bagus tanya. U tadi sama dengan apa equation dia? Saya lupa dah. Half M omega square X square. Let's say lah kita nak buat graf U versus X square. Daripada function ini, U is directly proportional to X square. Betul? Bila directly proportional, graf dia jadi macam mana? Graf jadi lurus je lah. Directly proportional. Okay. Tapi yang graf yang kita lukiskan ni adalah U versus X. Dan dalam function tu X square. Sebab tu bentuknya kuadratik. Bentuknya senyum. Ingat positif X square senyum, negatif X square bentuknya masam. Itu graf potential energy, kinetic energy. Okey, di sebelah X komponen itu, kalau dapat soalan graf, ataupun kalau awak nak sketch graf, kita kena labelkan lah. Nak labelkan apa? Ini pun kosong, jangan lupa tulis. Apa dia nilai maksimum bagi displacement? Nilai maksimum bagi displacement kita panggil sebagai amplitude. Itu definition. Boleh keluar ni soalan UPS ni. Okay, itu definition. Apa dia nilai maksimum bagi displacement dalam graf K versus X? Sama jugalah. Nilai maksimum bagi displacement adalah amplitude. Okay, kosong jangan lupa lukis. Okay. Cumanya bagi graf mid. Cumanya bagi graf total energy E versus X. Kita tengok dalam function ni tak ada pun X. Kan? Apa dia total energy ni sebenarnya? Total energy sama dengan kinetic energy tambah potential energy. Potential energy grafnya bentuk senyum. Kinetic energy grafnya bentuk masam. Tambah kedua-dua graf ini. Graf yang ini, graf yang masam tambah graf yang senyum. Kita akan dapat garis lurus lah sebenarnya. Garis lurus. Ini dalam nota kita cantik ni sebenarnya. Okay. So inilah dia graf total energy yang hitam tu. Itu saja. Kadang-kadang dia lukis gambar ni. Dia lukis gambar ni sama-sama. Okey, yang mana? Yang ini yang senyum itu potential energy, yang masam itu kinetic energy. Tambah 2 dapat nilai maksimum bagi potential energy dan juga kinetic energy. Okey. So itu dia graf total energy lah. Okey, so apa nilai dia? Ni jangan lupa label. Negatif amplitude dan juga amplitude. Kosong jangan lupa. Ini insyaAllah kalau awak dapat buat soalan nanti, awak dapatlah nampak. Okey, ada soalan tak?